Bukan salah mereka, tapi salah kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, saya Muhammad Anwar bin Ali sudah menetap di Sabah lebih 22 tahun, Alhamdulillah, sejak tahun 98. Yang sekarang ini mengendalikan program-program dakwah dan juga pendidikan di bawah Pertubuhan Pembangunan Pendidikan Islam Sabah ataupun ringkasnya PISA, dan hari ini bekerjasama dengan pihak Yayasan Ikhlas insya-Allah dan juga NGO Islam yang lain daripada Semenanjung Malaysia ini untuk menggerakkan program dakwah kebajikan serta ibadah korban pada tahun ini insya-Allah. Masyarakat di Sabah sebahagian besarnya kadang-kadang mereka ini tidak dapat melaksanakan ibadah korban di atas beberapa faktor. Yang pertama, kerana kemampuan mereka. Mereka termasuk dalam golongan yang fakir, yang miskin, yang tidak mempunyai kekuatan harta benda. Yang kedua, dia disebabkan oleh faktor ketidakfahaman dalam ibadah korban. Sebagai suatu contoh, pada tahun 2018, baru 2 tahun, jadi ketika kami melaksanakan ibadah korban di sebuah kampung, pada waktu itu kami ini melaksanakan pada hari yang terakhir, hari tasyrik yang terakhir, iaitulah pada 13 Zulhijjah. Pada waktu itu tiba-tiba datang imam menyatakan pada hari ini kita tidak boleh melaksanakan lagi ibadah korban, kerana ibadah korban itu hanya boleh dilaksanakan pada hari yang pertama saja, iaitulah pada 10 Zulhijjah, pada hari raya Aidiladha sahaja, tidak pada hari tasyrik. Jadi pada waktu itu kami terkejut, dan akhirnya saya memberikan penjelasan, dan akhirnya barulah mereka faham bahawa ibadah korban ini boleh dibuat pada hari-hari tasyrik juga, iaitu 11, 12 dan 13 Zulhijjah. Maka ini satu contoh menunjukkan ketidakfahaman disebabkan ilmu yang mereka ada itu tidak benar-benar mereka dapat daripada sumber yang asal, yang asli. Bukan salah mereka, tapi salah kita. Kita sebenarnya NGO Islam, pendakwah Islam, pihak yang berkuasa dalam bidang agama Islam, kita rasa terpanggil dan bersalah kerana ketidakfahaman mereka itu disebabkan kita tidak mendidik mereka. Dan satu lagi contoh saya nak berikan, pernah pada tahun 2005 apabila saya sampai ke sebuah kampung di pinggir dekat dengan Gunung Kinabalu, Sabah. Ketika itu pada tahun 2005 saya berjumpa dengan ketua orang Islam di sana untuk kami menghidupkan sebuah surau. Lalu ketua orang Islam yang sudah berumur itu menyatakan kepada saya, "Ustaz, inilah tahun yang pertama datangnya seorang ustaz untuk mengajar saya tentang Islam setelah saya memeluk Islam tahun 73. Tuan-tuan bayangkanlah, tahun 73 dengan tahun 2005, lebih daripada 30 tahun mereka memeluk Islam, tetapi mereka tidak dapat ilmu Islam dan mereka tidak dapat kefahaman Islam. Maka inilah kesilapan kita sendiri, dan sudah tentu kita sebagai pendakwah meletakkan bahawa ini kesilapan kita. Maka inilah di antara usaha kami dengan gabungan NGO Islam, termasuklah Yayasan Ikhlas, termasuklah Haluan, termasuklah Yayasan Amal Malaysia, dan juga kami sendiri PISA, dan juga NGO Pertubuhan Pendidikan Islam seperti HESA dan sebagainya, memberikan satu kekuatan baru insya-Allah kepada umat Islam. Oleh itu saya menyeru dalam program kita, projek korban Sabah pada tahun 2020 ini, saya menyeru kepada seluruh umat Islam di Malaysia ini supaya dapat menyertai ibadah korban khususnya di bumi Sabah dan Sarawak, bagi kita memberikan kesedaran kepada umat Islam untuk mereka melaksanakan ibadah korban. Dan bila pada tahun ini kita menyertai ibadah korban, insya-Allah pada tahun-tahun yang akan datang kita harapkan mereka sendiri akan terdidik untuk berkorban sendiri insya-Allah. Ini projek jangka masa panjang kita insya-Allah. Jadi menyertai ibadah korban di Borneo ini, khususnya Sabah dan juga Sarawak, dan kami akan insya-Allah akan mengendalikan di Sabah dengan kerjasama tadi. Mudah-mudahan kita diberkati oleh Allah Ta'ala. Dan inilah di antara tanggungjawab kita untuk menegakkan syiar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang juga syiar datuk kita Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, syiar dan juga sunnah Ibrahimiyah, iaitulah untuk melaksanakan ibadah korban. Jadi saya mohon, apalah kiranya umat Islam di seluruh Malaysia ini menyertai satu bahagian. Kalau kita dapat menyertai satu keluarga, satu bahagian untuk di Sabah, di Sarawak, maka insya-Allah ia akan memberi kekuatan baru kepada umat Islam di sana. Itu saja. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.